Nama Sifu Pang Yong Yu. Orang panggil saya Sifu YY Pang. 1970 saya sudah masuk motorcycle racing. Itu yang saya beli singkili, beli motor, singkili lipe, susah sikit lah. Tahun 1980 saya terus masuk Hong Leong Yamaha Racing Team. Itu yang ada motor bagus punya motor, ada mekanik bagus punya, bos pun bagus. Itu yang saya dapat banyak trofi. Sampai tahun 90 saya sudah ada motorcycle racing team, Yamaha YY Pang Racing Team. Sampai sekarang sudah ada 32 tahun lah. Tapi bukan senang lah. Mula-mula saya suka modify motorcycle punya exhaust pipe. Tahun 1988 saya guna blend YY Pang. Apa sebab saya mau pakai YY Pang? YY Pang saya punya short form. Nama saya Pang Yong Yu. Saya suka racing. Sebab saya suka racing, baru boleh sampai sekarang. Dan racing itu hidup saya. Dulu saya race pakai motor two stroke. Itu ada T-Jack, Thunder, RD250, 125 Jack, SS2. Semua pakai carburetor. Sekarang 4 stroke. Super Y15 pakai total body, pakai komputer. Kalau mekanik tak bagus, memang tak boleh jalan jauh lah. Dulu saya ingat mau race Asia, tapi dulu tak ada Asia race. Sekarang ada Asia race, tapi Sifu sudah tua, tak ada chance lagi. Saya tengok saya punya spare part motorcycle, lagi ada Sifu punya gambar, Sifu Lulu punya tofi, semua kena manjir. Tapi tak ada insurans, kepala sakit tu. Tapi itu yang ramai orang tolong Sifu. Supaya Hong Leong Yamaha, Racing Boy, Two View Motorsport, lagi Puma Racing. Banyak kawan-kawan tolong Sifu. Sifu happy lah. Sekarang Sifu mau banyak terima kasih tolong Sifu punya orang. Hai, nama saya Gary Pang. Saya adalah CEO syarikat YY Pang Auto Parts Sdn Bhd. So, tanggungjawab saya adalah dalam pengurusan, terutamanya dari segi jualan dan pemasaran. So, Sifu adalah seorang ayah yang peramah. So, sejak kecil beliau jarang marah saya. Beliau memberi banyak ruang kepada saya untuk memilih jalan yang saya suka. So, Sifu sentiasa ajar saya supaya berkongsi ilmu dengan orang lain tanpa berkira. Itu sebab Sifu, semua orang kat track panggil YY Pang Sifu. Semua orang mesti rasa Gary pandai racing kan? Sebenarnya tidak. Kerana sejak kecil mak saya tidak sokong saya untuk join sebarang aktiviti pemotoran. Kerana mak saya kata dia tak nak risau dua orang, suami dengan anak demi keselamatan mereka. Jadi saya nak kata kalau anda adik-adik kat luar ada sokongan ibu bapa untuk racing, kena usaha lebih berkali ganda supaya tidak menghampakan ibu bapa anda. Sejak kecil, saya sangat berminat dalam bidang kejuruteraan dan juga perniagaan. So, selepas SPM, saya berjaya mendapat beasiswa daripada Petronas untuk belajar di Universiti Teknologi Petronas. So, selepas tu, saya bekerja sebagai jurutera elektronik selama 4 tahun sebelum masuk ke syarikat YY Pang. Exhaust adalah sebahagian besar dalam DNA jenama YY Pang. Jadi satu misi utama kami adalah untuk menghasilkan exhaust yang berkualiti tinggi kepada pengguna yang bukan sekadar bunyi sahaja tetapi menaikkan prestasi motor. Dan kami ingin membawa jenama Malaysia ini ke Asia dan juga seluruh dunia.
Sosial media ini memainkan peranan yang agak penting dan ia menjadi satu platform kepada kita untuk memberitahu pengguna terutamanya golongan yang muda terhadap asal-usul brand YY Pang, pengalaman kita selama 30 lebih tahun dalam industri ini, kelebihan produk kami dan informasi yang tepat terhadap barang-barang motor, dan ini dapat membezakan brand YY Pang dengan jenama yang lain. Semasa MCO, semua aktiviti perlumbaan diberhentikan. Demi pendedahan brand YY Pang dan juga sponsor-sponsor kami, kami buka channel TikTok kami, YY Pang Racing. Kami share banyak ilmu mengenai racing dan juga produk-produk motor, dan dalam masa yang singkat, kami dapat menarik banyak perhatian golongan muda terhadap brand kami dan juga sponsor-sponsor kami. Dan kami juga membuat satu tagline iaitu YY Pang Mari. Dan kami dalam masa ini, kami rasa sosial media ini memainkan peranan yang agak penting kerana kami perlu memberi maklumat yang tepat kepada golongan muda ini pasal apa itu racing dan apa itu keselamatan racing dekat track. Pada akhir tahun yang sama, seperti kebanyakan orang tahu, rumah kami dan syarikat kami dilanda banjir kilat setinggi 10 kaki selama 6 hari. Pengalaman ini tidak dapat dilupakan kerana titik peluh kami selama ini dicerobos sekelip mata saja dalam 6 hari ini saja. Tapi saya bersyukur kerana saya ingin ambil kesempatan ini untuk berterima kasih kepada kawan-kawan kami dari Capri, supplier kami, pekerja, kawan-kawan dan ahli keluarga kami kerana sudi menghulurkan bantuan dan datang membantu dari segi pembersihan dan juga kewangan. Dan untuk maklumat anda, kami ambil selama lebih daripada sebulan untuk proses pembersihan. Dan sampai sekarang banyak lagi barang yang diceroboh masih di store kami. YY Pang bukan satu jenama barang motor saja, tetapi bagi saya ia adalah satu kebanggaan Malaysia, satu legasi hasil daripada minat dan cinta yang mendalam terhadap bidang pemotoran. Dan ini amat sukar digantikan oleh jenama lain. Tahun ini kami tak menyertai Asia Road Racing kerana pandemik. Dalam plan kami, tahun depan kami akan join balik Asia Road Racing dan membawa bakat-bakat Malaysia kami dan bersinar di arena Asia. Malaysian Cup Prix ini adalah satu platform asas untuk mencungkil bakat-bakat muda dan mengasah bakat-bakat muda ini supaya pergi ke platform Asia dan kemudian ke platform antarabangsa. Saya harap semua motorcycle rider di Asia kena brand YY Pang. Pesanan saya, jangan main lumba haram. Main track, daybase, selamat. Blubber sudah bersiap sedia untuk memulakan perlumbaan yang terakhir, perlumbaan yang memerlukan 10 pusingan untuk Yamaha Petronas Super Series yang akan dimulakan pada bila-bila masa. Di depan seiring 3 pelumba di hadapan, Aras Sudami, Ikram, Adiputra Sukarno. Kita akan melihat siapa yang mengambil selekoh yang pertama. Agak rapat 3 pelumba di hadapan ini, walaupun ia diketuai oleh Adiputra Sukarno. Dia bijak. Ya. Adiputra sekarang bermula dengan terbaik. Dia bermula di petak yang ketiga. Tadi kita lihat di awal perlumbaan, seorang pelumba yang terjatuh ketika starting dari perlumbaan. Sebagaimana sering saya katakan, Adip sebelum ini dia bijak untuk mengekori rapat Adiputra Sukarno. Permulaan dia terlepas kedudukan itu, namun dalam kedudukan boleh bersaing kerana dalam kedudukan 4 pelumba di hadapan. Walaupun dia berada di belakang Ikram Danish, di hadapan ini Adiputra Sukarno, namun sayang seorang pelumba iaitu Syamil Sadiq Bacha yang sudah pun terbabas. Ini tak selesai adalah selekoh yang terakhir sebelum menuju
yang menamakan perlumbaan ataupun satu pusingan. Sempat melihat ke belakang Adi Putra Sukarno, dia melihat saingan yang diberikan oleh Aras Tsunami. Di bahagian dalam, Aras pasti meminta kedudukan Adi Putra Sukarno untuk pusingan yang berikutnya ini. Dan agak ketinggalan 3 pelumba dalam kelompok yang kedua. Lihat, Aras sudah pun berada di depan. Di belakangnya begitu rapat Adi Putra Sukarno. Oh, seorang lagi pelumba terjatuh. Nombor 13 pula, Farid Sadiq. Farid Sadiq, oh sekali lagi maksudnya dia terjatuh. Ini tadi seorang lagi adik-beradik Samir Sadiq Baca. Ini Faris. adalah seorang lagi Farid Sadiq Baca yang terjatuh. 1 dan 2 pelumba di belakang, 3 dan 4 kedudukan yang mereka sekarang ini. Dan Adib Arsyad yang kita tahu adalah dalam urutan keseluruhan dia akan cuba untuk mengejar Adi Putra Sukarno, tapi sekarang ini ketinggalan. Itu Aras Tsunami yang terjatuh keluar dari seleko yang terakhir. Kecewa minat penyokong Aras Tsunami yang Aras Tsunami terjatuh dan tadi keluar dari seleko yang terakhir tapi dia dapat meneruskan kembali perlumbaan di bahagian belakang bagi Aras Tsunami. Mengikut dari bahagian belakang, kalau melihat sekali lagi apa yang berlaku pada Aras Tsunami ketika keluar dari seleko yang terakhir tadi. Pada kelajuan yang ditunjukkan oleh Adib, dia lebih laju. Dia belakang tinggi pada Adi Putra. Adi Putra lebih laju pada pusingan sebelum ini tadi. Sekarang ini cabarannya terarah kepada Adib Arsyad. Belum selamat kedudukan di tempat kedua kerana di belakangnya Ikram Danish yang begitu rapat. Dia datang untuk mengambil seleko, 2 seleko terakhir di sini. Adib perlu terus kekal konsisten, fokus dan perlu berhati-hati kerana dia keadaan ni pasti ada tekanan kepadanya. Dia menyedari Ikram serapat dengannya, tak jauh. Jangan pegang selalu sangat kerana itu adalah satu yang akan kehilangan kelajuan pada pelumba yang berada di belakang. Di belakang adalah di sini, tapi di depan sekarang masih lagi tahankan kedudukan ini bagi 2 pusingan lagi Lan. Sangat rapat, sangat sengit. Adib Arsyad perlu menumpukan perhatian pada perubahan tanpa menoleh ke belakang jika dia membukakan tempat yang kedua. Kerana berbaki 1 pusingan setengah saja lagi, dia perlu mengekalkan momentum ini kerana Adi Putra pastinya terus selesa di hadapan. Kalikukan di pusingan ke-8 tadi pun dia meninggalkan 1.538 meninggalkan Adib. Namun di sini kita lihat ada ruang yang diambil oleh Ahmad Ikram Danish. Dia menggunakan 2 seleko terakhir itu di seleko 10 dan 11 untuk melepasi pusingan yang ke-9. 1 lagi pusingan, 1 lagi lap. Ini cabaran cukup besar untuk Adib Arsyad. Dia perlu meminta kedudukan pelumba ini, Ahmad Ikram Danish, manakala Adi Putra Sukarno yang semakin selesa. Pada kedudukan dari luar dia masuk. Dari luar itu tindakan yang dilakukan oleh Ahmad Ikram, juga berani dari luar dan berjaya dilakukan. Kali ini dead breaking yang dilakukan oleh oleh Adib Arsyad, dan dia berjaya untuk merapas kembali tempat yang keduanya. Adi Putra melihat ke belakang, dia tahu dia telah pun selamat, terkeluar sedikit dan menoleh sekali lagi ke belakang. Itu menyebabkan dia kehilangan masa untuk Adib Arsyad. Masih lagi menoleh ke belakang, melihat di mana kedudukan pelumba tempat ketiga Ahmad Ikram. Sekarang kita di belakang, kita lihat kedua pelumba ini menuju ke garis pertama. Di antara sampai Adib Arsyad terlebih dahulu untuk tempat yang kedua, Ahmad Ikram Danish di tempat yang ketiga. Kiraan kedudukan keseluruhan. Sebelum itu keputusan bagi perlombaan ini Adi Putra Sukarno tempat yang pertama, kedua Ahmad Adib Arsyad, Muhammad Hisam, 3 Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali, 4 Muhammad Iman Fahmi Senin, 5 Muhammad Syarul Izwan Khairul, 6 Al-Syakir Zufairi. JC Liep Yin, pengurus kejuaraan Pantai Timur, On Leong Jama Motor Senyum Berhad, menyampaikan trofi kepada Ahmad Ikram Danish, Ahmad Ghazali tempat yang ketiga. Tempat yang kedua Ahmad Adib Arsyad, Ahmad Hisam. Ahmad Adi Putra Sukarno yang mencatat kemenangan ke-6-nya bagi musim ini. Rekod bersih berada di atas podium sepanjang musim. Sekali saja dia tewas di pusingan pertama, tempat yang kedua. Tewas kepada
Amirul Haziq Johan. Sekali lagi podium untuk Yamaha Petronas Super Series. Jadi mereka akan dilepaskan kesemuanya menuju dan akan mengharungi seleko yang pertama. Keluar lebih awal. Di sana kita perhatikan Syafiq Rosli yang berada di depan. Dalam kedudukannya begitu baik diekori rapat dua pelumba dari One SOX, Syafiq Rasul dan juga Hafizah Rofa. Mereka melepasi. Oh, ada seorang pelumba. Seorang pelumba dalam kedudukan yang tidak stabil dan kita akan perhatikan sebenarnya, namun di kedudukan hadapan ini Syafiq yang terus mengambil peluang dalam pusingan yang pertama ini. Ya, permulaan yang baik oleh Syafiq Rosli untuk menggagalkan kedudukan di hadapan. Dia diikuti oleh dua pelumba pasukan One SOX, Hafizah Rofa dan juga Syafiq Rasul, kedudukan 2 dan 3. Dan di belakangnya Alif Daniel kalau tidak silap saya yang berada di tempat yang keempat. Sementara Ahmad Syukran Aizat, kita bersama dengan Ahmad Syukran Aizat, bukan suara dalam kategori pertengahan ini, dan juga pelumba kelahiran Terengganu. 1, 2, 3, 4 berikan cabaran kepada Syafiq Rasul dan Hafizah Rofa. Sementara ini masih lagi perebutan di bahagian belakang di antara Faris Hafiz, Firdaus Hamdan, Idil Fitri Mahadi, Haziq Hamdan dan Ahmad Syukran Aizat yang berada di kedudukan tempat yang ke-9 bagi Ahmad Syukran Aizat. Sementara 98 Firdaus Hamdan tempat yang ke-6 di belakang Faris Hafiz tadi. Faris Hafiz dan juga di timur sebelahan itu Haziq yang saya lihat dia cuba untuk melepasi dan dia telah berjaya untuk melepasi pelumba di depan. Itu adalah Ahmad Syukran Aizat yang sekarang berikan tekanan pada di kelompok hadapan ini. 1, 2, 3 dan 4. Kalau kita lihatkan Alif Daniel, Muhammad Asri telah pun sampai di belakang Hafizah Rofa. Perbezaan gap tadi sebelum ini adalah 0.7 saat. Sekarang kita lihat berapa gap yang ada di antara Alif Daniel, 0.7 saat di belakang Hafizah Rofa tempat yang ketiga. Dan mengikuti rapat di belakang Syafiq Rosli. Ada dua Syafiq di hadapan ini, Syafiq Rasul, Syafiq Rosli dan Syafiq Rasul. Sementara Hafizah Rofa diberikan cabaran oleh Alif Daniel. Alif Daniel Muhammad Asri untuk tempat yang ketiga. Hafizah mulai ketinggalan sedikit di belakang dua pelumba di hadapan. Dan Alif Daniel mula rapat di belakang Hafizah Rofa. Kita ada bagi 8 pusingan perlumbaan. Ada banyak masa lagi untuk Alif Daniel cuba untuk merampas tempat ketiga dari Hafizah Rofa. Ada dua selekoh terakhir untuk pusingan yang berikutnya. 10-11 di sini. Masih dalam keadaan terkawal. Ada sudah pada dua pelumba, dua kelompok di hadapan. Perebutan di antara pelumba-pelumba dari pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor dan juga One SOX dalam keadaan. Ya, itu Haziq. Haziq Hamdan. Itu yang kita katakan sering diingatkan bahawa setiap pelumba perlu mengekalkan momentum, mengekalkan konsentrasi. Itu yang cukup penting. Fokus mereka tidak boleh terganggu kerana sekelip mata saja boleh mengubah dan memberikan sesuatu yang tidak diingini sebagaimana berlaku kepada Haziq tadi. Dan begitu juga kita antara Firdaus dan juga Ahmad Syukran Aizat. Firdaus juga masuk dari bahagian dalam Ahmad Syukran Aizat tadi. Dan kedua pelumba ini terjatuh di selekoh. Kita dapat lihat Firdaus Hamdan dia cuba masuk di bahagian dalam Ahmad Syukran. Dan selepas itu dia melanggar sedikit Ahmad Syukran Aizat dan kedua pelumba terkeluar dari perlumbaan. Dengan Firdaus Hamdan cuba kembali dalam perlumbaan ini, kembali ke depan semula. Syafiq Rosli, Syafiq Rasul, Hafizah Rofa, Alif Daniel masih lagi dilihat sekali lagi dari dalam. Firdaus Hamdan masuk untuk meminta Ahmad Syukran Aizat. Dan di situ dia terlanggar Ahmad Syukran Aizat dan kedua pelumba ini terus terkeluar dari perlumbaan. Dan ini memberikan kelebihan pada Idil Fitri Mahadi, Nur Hakim Nafizullah. Amirul Arif Musa naik tempat yang ke-7 sekarang. Diam-diam telah sampai Amir Arif Musa tempat yang ke-7. Dia naik tempat yang ke-7 untuk pelumba STK Honda Racing Team. Berada di hadapan Abdullah Qayyum, di belakang Nur Hakim, Nur Hafizullah di tempat yang ke-6. Jadi Amirul Arif Musa di tempat yang ke-7 buat masa ini. Ini kita lihat nombor 63 Muhammad Amirul Arif Musa
yang kembali semula dalam perlumbaan dalam pusingan lalu. Bezaan Alif Daniel sebelum ini 1 saat di belakang kedua pelumba. Dan ini tadi kita saksikan, kita katakan Syafiq Rasul menantikan peluang, tapi tinggal 2 pusingan. Ini adalah tempatnya, ini adalah peluangnya, ini adalah masanya bagi Syafiq Rasul untuk dia meminta Syafiq Rosli untuk cuba memenangi perlumbaan ini. Kerana kita lihat sekarang Syafiq Rosli semakin laju di depan. Dia mengawal perlumbaan dengan betul baik, menutup ruang sampai di selekoh. Kita boleh lihat racing line ini yang kemas setiap kali sampai di selekoh. Dan di mana agaknya Syafiq Rasul akan cuba untuk mengambil kesempatan, sementara Alif Daniel melakukan jahatan terbatas sekali lagi dan semakin hampir dengan 2 pelumba di hadapan. 0.9 saat di belakang kedua pelumba ini. Menggeleng kepala Syafiq Rosli. Mungkin ada masalah dengan jentera dia. Sayang sekali bagi Syafiq Rosli. Menggeleng kepala. Dan sekarang ini Syafiq Rasul dan Alif Daniel yang kita lihat. Alif Daniel akan cuba untuk merampas kembali tempat yang pertama untuk bagi pasukannya. Kita tinggal ke pusingan yang terakhir sekarang ini untuk Syafiq. Sayang bagi Syafiq Rosli. Syafiq Rasul dan Alif Daniel sekarang 1 dan 2. Hafizah Rofa tempat yang ketiga. Kita berikan tumpuan kepada Alif Daniel untuk mengejar Syafiq Rasul jika dia mampu untuk lakukan. Dia perlu menggunakan peluang ni, perlu menutup ruang yang telah dilepaskan oleh Syafiq Rosli. Alif Daniel di kedudukan yang kedua. Syafiq Rasul, dia menggunakan peluang. Secara tiba-tiba dia berada di hadapan selepas Syafiq Rosli terpaksa melupakan perlumbaan ini, tetapi kedudukan ini agak sukar untuk Alif Daniel mengejar kedudukan Syafiq Rosli. Syafiq Rasul, dia sempat melihat ke belakang yang cukup selesa. Ada beberapa selekoh lagi sebelum menamatkan pusingan terakhir untuk menjuarai pusingan yang ketujuh. Ini peluang untuk Syafiq Rasul. Syafiq Rasul melepasi selekoh terakhir dan dia telah mengangkat tangan lebih awal untuk memastikan dia menang perlumbaan. Syafiq Rasul, kedudukan yang kedua Alif Daniel dan ketiga Hafizah Rofa. Jadi kesan perlumbaan CP125, Muhammad Syafiq Rasul di tempat yang pertama, diikuti Muhammad Alif Daniel, Muhammad Asri, Muhammad Hafizah Rofa tempat yang ketiga, keempat Muhammad Nur Hakim, Nur Hafiz Zola, 5 Amirul Arif Musa. Dan ini Syafiq Rasul catat kemenangan yang ketiga, podium yang keempat buat Syafiq Rasul. Ketiga berturut-turut untuk Syafiq Rasul. Yang sebelum ini berkongsi mata dengan Hafizah Rofa tempat pertama 94 mata, tapi ini sudah pasti dia berada jauh di depan. Pasukan One SYT 3 Racing Team anugerah pasukan. Sekali lagi podium bagi CP125, Muhammad Syafiq Rasul, Muhammad Alif Daniel, Muhammad Asri dan Muhammad Hafizah Rofa.